Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi sekitar hari ini sedikit perkembangan berkenaan dengan isu Air Citra ini, yang mana hari ini Saudara Azmi Bugis telah pun menyerahkan memorandum dan juga petition kepada Saudara Wan Saiful Wan Jan yang merupakan Ketua Penerangan Parti Bersatu. Okey, kemudian Saudara Wan Saiful juga telah membuat satu sidang media, ada dikongsikan di dalam laman Facebook, dan dalam sidang media tersebut, maafkan saya, beliau telah menyatakan bahawa beliau akan membawa isu ini kepada pengetahuan Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas kapasiti sebagai Presiden Bersatu, begitu juga sebagai penasihat ataupun penasihat untuk Majlis Pemulihan Negara. Okey, jadi di atas kapasiti sebagai penasihat Majlis Pemulihan Negara, Saudara Wan Saiful berharap Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga menteri-menteri daripada Perikatan Nasional dapat membawakan isu untuk pengeluaran Air Citra sebanyak RM10,000 buat kali terakhir kepada pihak kerajaan. Jika sebelum ini kita mungkin ada dikabarkan dengan beberapa berita daripada pemimpin-pemimpin parti politik yang mana mereka mengatakan ataupun menyatakan bahawa kesukaran untuk melaksanakan Air Citra sebanyak RM10,000 secara one off ini, selain daripada dana pencarum yang tidak mencukupi apabila mencapai usia persaraan, masalah yang timbul juga adalah memandangkan mendapatnya tentangan daripada menteri-menteri di dalam Perikatan Nasional. Okey, jadi sekarang ini Saudara Wan Faizal telah pun akan mencadangkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin atas kapasiti sebagai mantan Perdana Menteri Malaysia, saya yakin beliau akan menyuarakan isu ini memandangkan di bawah kepimpinan beliau 3 pengeluaran daripada skim KWSP bermula daripada Air Lestari, Air Sina dan juga Air Citra telah pun dilaksanakan. Less talk, more action. Okey, lebih banyak tindakan yang telah dilakukan sebelum ini. Jadi selepas ini kita mungkin akan melihat apakah sebenarnya yang akan berlaku. Adakah akan wujud lagi permainan politik dan sebagainya, tuding menuding dan juga beberapa perkara yang lain. Memandangkan saya yakin perkara ini akan dibawa kepada pengetahuan kerajaan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang saya nak kongsikan sedikit adalah daripada perkembangan ini, saya berharapkan agar Tan Sri Muhyiddin Yassin mencadangkan pengeluaran ini untuk kali terakhir secara RM10,000 one off payment tanpa mengenakan sebarang syarat, kerana seperti yang saya telah nyatakan banyak kali sebelum ini, apabila diletakkan syarat, sudah tentu tujuan untuk pengeluaran ini dia tidak akan tercapai 100%, kerana sudah tentu ada juga yang terkesan tetapi berada ataupun menjadi tidak layak disebabkan oleh tidak menepati beberapa kriteria tertentu. Seperti yang saya telah nyatakan, mungkin jika diletakkan syarat sebagai contohnya tidak ada caruman aktif dalam tempoh 3 bulan hingga 6 bulan, mungkin ada yang baru mula bekerja dalam tempoh 3 bulan ataupun 6 bulan yang baru ini sahaja. Jadi sudah tentu mereka ini juga tidak layak jika dibenarkan untuk diteruskan pengeluaran ini, memandangkan mereka mempunyai caruman yang aktif, tetapi selama setahun setengah sebelum ini mereka mungkin kehilangan pekerjaan dan baru saja mula mendapat pekerjaan, baru saja ingin memulakan kehidupan. Jadi mereka ini juga tergolong dalam golongan yang memerlukan pengeluaran untuk KWSP ini. Jadi yang pertamanya, pengeluaran harus dah dilakukan tanpa sebarang syarat. Yang keduanya, kadar untuk pengeluaran sepatutnya dilakukan dengan segera, kalau boleh dalam tempoh masa yang terdekat. Dicadangkan mungkin selepas daripada pengumuman dividen untuk KWSP, pihak
KWSP sudah boleh menstrukturkan untuk melaksanakan pengeluaran ataupun pindaan daripada pengeluaran air citra yang sedia ada. Kita pernah melakukan pindaan bagi pengeluaran air sinar sebelum ini. Jadi untuk melakukan pindaan, saya yakin atas kapasiti dan kebolehan KWSP serta KWSP telah menguruskan 3 pengeluaran daripada skim air lestari, air sinar dan juga air citra sebelum ini. Saya yakin KWSP mampu melaksanakannya dan mampu menguruskannya serta mampu membuat bayaran selewat-lewatnya sebelum bermulanya Hari Raya Aidilfitri. Perlu diingatkan kenapa perlu sebelum Hari Raya Aidilfitri, bukan hendak digunakan wang ini untuk beraya, bukan hendak digunakan untuk sambutan Hari Raya dan sebagainya, tetapi wang ini diletakkan Aidilfitri sebagai satu tempoh masa yang memadai untuk pihak KWSP menguruskan dan membuat pembayaran kepada pencarum agar pencarum dapat menggunakan dana yang telah dikeluarkan ini tadi untuk kegunaan harian mereka dan juga untuk survival apa sahaja perkara yang mereka perlukan. Okey, jadi saya harap sangat daripada sedikit perkembangan ini setelah banyak saluran yang Saudara Azmi dan juga PPIM gunakan. Terima kasih banyak kerana menyuarakan menyuarakan tuntutan daripada pencarum itu sendiri, walaupun tanda tangan yang dikumpul hanyalah 108,000 sahaja, tetapi sebenarnya di luar sana termasuk saya sendiri ramai lagi yang pengeluaran air citra sebanyak RM10,000 buat kali yang terakhir, tetapi mereka ini tidak dapat berkongsikan tanda tangan mereka, mungkin sebilangan yang tidak berani untuk bersuara dan sebagainya. Namun kita boleh lihat jika pengeluaran ini dibuka kepada semua pencarum, sudah tentu jumlah pencarum yang mengeluarkannya sudah tentu lebih daripada 108,000 orang yang telah menandatangani petisi dan juga memorandum yang telah pun dikongsikan dan diserahkan sebelum ini. Untuk pencarum, sedikit yang saya hendak tekankan dan sedikit yang saya hendak kongsikan, kita mempunyai pelbagai pendapat, kita meraihkan perbezaan pendapat, tetapi pada saya, bagi setiap perjuangan, bagi setiap sesiapa saja berkongsi, berjuang untuk isu-isu pengeluaran ini, pada saya, jika anda tidak bersetuju, tidak perlulah anda untuk menghentam, menyuarakan orang kata pandangan-pandangan yang tidak elok dan sebagainya, kerana ada pihak yang memerlukan pengeluaran ini untuk keperluan harian mereka, untuk menaikkan semula kehidupan mereka, untuk memulakan kehidupan baru mereka, untuk menyelesaikan hutang mereka, untuk memulakan perniagaan dan juga sebagainya. Jadi tidak wajar kita memberikan sebarang kecaman. Dan juga bagi mereka yang mungkin tidak selesa dengan isu tuntutan pengeluaran ini, macam asyik-asyik bercerita pasal benda ni saja, kerana ini adalah isu semasa yang berlaku sekarang. Kita tidak ada sebarang perkembangan yang lain, kita menanti untuk pengumuman bagi tarikh pembayaran BKM dan sebagainya. Jadi isu inilah yang kita tengah ketengahkan sekarang. Anda berhak untuk bersuara, anda berhak untuk menyuarakan pandangan anda, tetapi jika anda tidak bersetuju, pada saya, kalau saya sendiri, apa yang saya lihat, saya tidak bersetuju. Jarang saya menyuarakan pendapat yang orang kata cuba menjatuhkan ataupun cuba kata-kata yang tidak baik ataupun cuba menghina dan sebagainya. Itu terpulang kepada hak masing-masing. Kalau anda rasa anda kurang selesa ataupun tidak suka, anda boleh pilih kaedah yang lain. Mungkin anda boleh melihat perkongsian lain, video-video yang lain, ataupun sebarang sahaja perkara yang lebih menarik minat anda daripada apa yang dikongsikan oleh saya dan juga sahabat-sahabat saya yang lain. Okey, jadi saya harap adanya penyatuan daripada pencarum ini, adanya suara yang akan dibawakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam tempoh masa yang terdekat, dan ada tindakan segera daripada pihak kerajaan, Kementerian Kewangan dan juga pihak KWSP. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang pandangan, persoalan ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun ruangan Facebook saya. Itu saja lagi sekali untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.